Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam isu boikot ini ada banyak sangat mitos. Dan insya-Allah saya akan cuba jawab 6 mitos yang selalu sangat kedengaran, yang selalu sangat dimainkan. Mitos 1. Boikot bertujuan nak bankruptkan syarikat-syarikat yang terlibat. Betul ke? Itulah dia tuan-tuan sekalian. Ini biasa kita dengar. Bila sebut boikot saja, kita nak bankruptkan McDonald's, kita nak bungkuskan Starbucks. Jawapannya tidak. Kita bukan jahat benar nak menyebabkan syarikat-syarikat tu bungkus, tidak. Boikot ini bertujuan untuk memberikan tekanan menggunakan kuasa pengguna, di mana para pengguna ini bila dia tengok syarikat-syarikat mengamalkan sesuatu yang mereka tak suka dan mereka tentang, jadi mereka akan boikot keluaran syarikat tersebut untuk memberikan satu isyarat suara rakyat, suara pengguna agar, "Weh syarikat, tolong jangan buat menentang Allah macam ni, kami nak kau berubah." Dan dalam kes McDonald's ke Starbucks ke dan sebagainya, kita mengharapkan agar boikot ini memberikan kesan kepada mereka untuk mereka menukarkan polisi antarabangsa mereka, tidak lagi menyokong Israel serta tidak lagi mengenakan apa-apa tindakan terhadap pekerja-pekerja mereka yang pro kepada Palestin dan sebagainya. Sebab basically syarikat-syarikat ini mereka sepatutnya tidak berpihak, sebab customer mereka ini terdiri daripada pelbagai latar belakang. Jadi benda-benda macam ni tolong jangan salah anggap. Kita bukan nak hancurkan bisnes siapa-siapa, tetapi kita cuma nak memberikan isyarat supaya mereka ini tunduk kepada suara rakyat, tunduk kepada suara pengguna, tunduk kepada suara manusia yang mahukan genosid ini segera ditamatkan. Mitos 2. Boikot akan menghancurkan ekonomi negara. Betul ke? Itulah dia. Biasa kita dengarlah benda ini kan. Mereka akan kata, oh kalau kita boikot, kita telah menghancurkan ekonomi negara dan sebagainya. Sebenarnya macam ni. Kalau pasal ekonomi ini lebih kepada permintaan dan juga pengeluaran. Macam contohnya kan, kalau orang tak makan ayam McDonald's sebagai contohnya, ataupun orang tak minum kopi Starbucks, ini contoh. Orang tetap akan makan ayam, orang tetap akan minum kopi. Jadi mereka akan alihkan duit mereka itu beli dekat syarikat-syarikat lain yang menawarkan produk makanan yang serupa. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hal ini kita kena faham, money flow ini tetap akan berlaku dalam negara walaupun kita boikot sesetengah company. Sebab duit yang sepatutnya kita pergi dekat company yang kita nak boikot itu, kita dah alihkan pergi ke syarikat lain. Jadi bila kita buat macam tu tuan-tuan sekalian, duit tetap berlegar. Syarikat-syarikat ini makin lama makin membesar, makin mengembang. Satu infografik yang sangat-sangat ringkas. Di sini ialah syarikat konglomerat yang datangnya yang menyokong Israel. Kan? Contohnya lah kan macam Starbucks dan lain-lain. Yang ini pula ialah syarikat-syarikat kecil tempatan ataupun mungkin syarikat-syarikat yang datang dari negara-negara yang tidak menyokong Israel. Selama ini duit kita pergi ke sini tau. Banyak duit kita pergi ke sini dan kurang pergi ke sini. Tetapi bila kita dah boikot di belah sini, kita tetap nak makan, tetap nak minum, tetap nak beli barang. Jadi duit yang sepatutnya pergi ke sini, kita alihkan ke sini. Nampak tak? Jumlah duit yang sama. Kalau selama ini kita belanjakan RM200 ke sini, kita tukar belanja RM200 ke sini sebagai contohnya. Jadi mereka ini yang diboikot ini, kalau mereka tidak mengubah polisi mereka, kalau mereka tetap tegak juga kata orang, mereka ini akan makin lama makin mengecil. Keuntungan mereka akan terjejas sekaligus akan menyebabkan keuntungan Israel juga terjejas secara tidak langsung. Dan ini pula syarikat tempatan ataupun syarikat luar negara yang tidak menyokong Israel ini, yang baik-baik ini kan, mereka makin lama akan makin berkembang dan makin banyak duit. Dan mereka bila dah banyak duit ini, mungkin mereka dah perlukan banyak manpower, mereka akan boleh bayar zakat dan cukai dengan banyak dan macam-macam lagi. Jadinya tuan-tuan sekalian, itu maksud boikot. Dan boikot ini juga bersyarat. Bila syarikat-syarikat yang belah sini kata, okey, kami dah renounce Israel sebagai contohnya kan, dan kami telah buat all efforts untuk cut ties kami dengan induk kami yang pro pada Israel, dan insya-Allah rakyat akan kembali sokong mereka. Dan saya harap macam tu sebenarnya. Mitos 3. Boikot akan menyebabkan negara kehilangan duit zakat daripada syarikat-syarikat ini. Betul ke? Macam saya katakan tadi dekat mitos yang kedua. Sekarang ini, kenapa syarikat-syarikat ini bayar zakat banyak, bayar cukai banyak? Sebab diorang dapat duit banyak, betul tak? Tetapi anda kata kalau duit keuntungan mereka ini kita ambil, kita alihkan ke syarikat ini pula akan banyak dapat duit, akan dapat banyak untung. Jadi diorang ini pula yang akan berubah menjadi pembayar zakat dan juga pembayar cukai yang terbesar. Sebagai contoh, katakanlah duit dekat market ada lebih kurang dalam RM2 juta. Contoh duit ke market. Selama ini market 2 juta ini pergi ke sini. Jadi mereka inilah yang bayar zakat yang 2 juta itu. Tetapi kalau 2 juta ini kita alihkan ke sini,
Mereka ini pula yang akan bayar zakat 2 juta itu. Dan perlu saya terangkan di sini, kadar cukai dan kadar zakat untuk mana-mana company, tak kira company konglomerat belah sini ataupun company belah sini, adalah sama sahaja. Kalau kadar zakat, tetap kadar zakat perniagaan 2.5%. Tak adalah dia kata, oh MACD bayar zakat lebih sebab persen dia lebih. Tidak. Persen yang dibayar oleh MACD dengan persen dibayar oleh ayam gunting dekat pasar malam itu sama sahaja. Bezanya ialah jumlah keuntungan yang terlibat. Boleh faham Jadi, andai kata kalau kita boycott syarikat konglomerat belah sini sebagai contohnya, tetapi di sebelah sini banyak pula dapat sales, maka tetap juga zakat itu dibayar dengan jumlah yang sama tetapi oleh syarikat yang berbeza. Kena faham dia tu. Mitos 4, boikot akan mengakibatkan ramai pekerja syarikat-syarikat ini akan dibuang. Betul ke? Inilah dia tuan-tuan sekalian. Saya nak jawab 2 perkara pasal hal ni. Yang pertama berkait dengan saya punya mitos yang kedua tadi, sama juga. Kalau syarikat-syarikat ini makin lama menguncup sebab mereka ini tak nak insaf, kan? Jadi pekerja-pekerja ini mungkin boleh lari ke syarikat-syarikat di belah sini yang makin lama makin banyak orang kata apa memerlukan operasi sebab makin lama makin berkembang. So pekerja yang bekerja dekat Starbucks sebagai contohnya, mungkin mereka dah boleh pergi beralih ke kedai kopi Pak Abu. Sebab kedai kopi Pak Abu dah berkembang gila-gila, dah wujudkan franchise satu negara sebagai contohnya kan. Jadi mereka just switch sahaja. Sebab bila di sini berkembang, peluang pekerjaan juga akan makin lama makin banyak. Itu pertama. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, tidak semudah itu untuk syarikat-syarikat ini membuang pekerja. Terutamanya pekerja yang lantikan tetap. Kalau part time, memang part time mudah untuk diterminate. Tetapi kalau full time, mereka terikat dengan akta pekerja dan sebagainya. Jadi akta ini memang tak boleh orang kata apa, majikan membuang pekerja mereka sewena-wena macam itu saja sebab ini akan mengakibatkan majikan itu akan dikenakan denda dan pelbagai tindakan undang-undang yang lain. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebanyakan pekerja yang kerja dekat contoh macam dekat Starbucks ke atau McDonald's ke yang lama-lama ini, kebanyakannya lantikan tetap. Part time ni pula kan, biasanya kat syarikat fast food sebagai contohnya, turnover dia terlampau laju. Tak payah tunggu boycott, diorang belah dulu dah masalahnya. Diorang tak stay kerja kat situ. Jadi benda itu tak ada benda pun sebenarnya kalau ikutkan. Tetapi nak kata mereka ini hilang kerja dan tak ada duit lagi dah, benda itu tidak tepat sebab insya-Allah peluang pekerjaan akan banyak diwujudkan di syarikat di sebelah sini. Mitos 5, boikot tidak akan memberikan kesan kepada Israel sebab Israel tu memang dah kaya. Betul ke? Ini satu benda yang langsung mengarut. Sebenarnya, boikot ini memberi kesan kepada Israel, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada tahun 2015, Rand Corporation telah mengeluarkan satu kenyataan di mana Israel telah mengalami kerugian sebanyak 4.7 bilion dolar US pada tahun 2015 itu saja kerana kempen boikot. Jadi sekarang ini you bayangkan 2015 sampai ke 2023 dah berbanyak mereka rugi. Dan saya yakin jumlah pada tahun ini jauh lebih besar sebenarnya. Dan sekiranya kalau boikot itu tidak mendatangkan kesan, mana mungkin Israel sanggup menghabiskan jutaan dolar untuk lobi kerajaan Amerika Syarikat untuk meluluskan rang undang-undang yang menghalang boikot produk-produk Israel dekat 37 daripada 50 buah negeri-negeri dekat Amerika Syarikat. Dan kalau betul lah boikot ini tidak mendatangkan kesan, tak adalah sebuah syarikat makanan segera yang terkenal kat Malaysia ini sampai sanggup hendak meminta SKMM untuk mengenakan akta hasutan kepada orang-orang seperti saya yang mengajak orang ramai untuk boikot ini. Hai ya Allah Tuhan Karim. Tak ada kesan kau kata? Mitos 6, orang Malaysia je lebih-lebih pasal boikot ni. Negara luar tak ada pun kecoh-kecoh. Betul ke? Saya tak nak jawab lebih-lebih lah. Saya cuma nak tanya satu perkara je. Korang ni duduk dalam tempurung ke apa masalahnya? Ke korang ni bila buka TikTok, korang cuma tengok yang gilik-gilik, yang joget-joget kan? Yang duk tanya muka comel ke? Itu je ke? Tolong buka TikTok, tolong cari tentang boikot produk-produk yang menyokong Israel langsung tak langsung ini di serata dunia. Anda akan dapat lihat diorang punya boikot lagi dahsyat tuan-tuan. Sangat-sangat luar biasa. Kita pun malu tuan-tuan. Saya boleh katakan rakyat Malaysia ini patut malu dengan rakan-rakan kita dekat luar negara yang majoritinya bukan Islam. Mereka punya boikot jauh lebih padu berbanding dengan kita. Jadi itu dia tuan-tuan sekalian, 6 mitos yang cuba saya jawab dengan seringkas yang mungkin. Saya harapkan anda dapat penjelasan yang jitu dan insya-Allah kami dekat tim Demi Negara akan mengeluarkan satu garis panduan berkenaan dengan boikot ini agar anda semua memboikot dengan ilmu, memboikot dengan pengetahuan, bukan boikot membabi buta. Tetapi bagi anda yang duk nak kutuk-kutuk pasal boikot ini kan, satu soalan saya nak tanyakan kepada anda. Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?